Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunus bin Sharif, pelajar Diploma Eksekutif Imam Profesional UTHM kohort ketiga, akan membentangkan tugasan individu saya di dalam modul Hantar Tafsir Al-Quran. Tajuk tugasan individu saya adalah kajian kitab tafsir Al-Quran fi Zilal Al-Quran yang dikarang oleh Syahid Qutb. Berikut adalah isi kandungan pembentangan saya, dimulai dengan pendahuluan dan latar belakang, kepentingan tugasan, objektif, metodologi kajian, pengenalan, biodata pengarang, metodologi penulisan kitab, tafsiran 5 ayat terpilih, kesimpulan, refleksi dan seterusnya rujukan. Huraian tajuk, kajian kitab tafsir Al-Quran, fi Zilal Al-Quran yang dikarang oleh Syahid Qutb. Saya akan menjawab tajuk tugasan individu saya ini. Okey. Sebagai pendahuluan dan latar belakang, ilmu tafsir adalah membincangkan kehendak Allah di dalam Al-Quran. Ya. Lepas itu, tafsir bermakna menjelaskan, menerangkan, menampakkan, menyingkap atau memperincikan. Manakala takwil pula sesuatu yang tersirat. Ya. Terjemahan adalah alih bahasa dari bahasa Al-Quran kepada bahasa-bahasa lain yang sama maksudnya. Ya. Sebenarnya, pentafsiran Al-Quran telah bermula sejak daripada zaman Rasulullah SAW lagi. Bila mana wahyu turun, baginda akan mentafsirkan kehendak atau wahyu Allah itu kepada sahabat radhiyallahu anhu. Ya. Dan tabi'in pula akan mendapat riwayah ataupun pentafsiran daripada sahabat. Sehinggalah ke sekarang, ya, di mana pada zaman Rasulullah pentafsiran Al-Quran itu adalah secara umum dan tiada pembukuan dilakukan lagi. Ia dia dilakukan secara lisan. Manakala di zaman tabi'in barulah pengumpulan tafsir ini dilakukan dan pembukuan dimulakan. Adapun metodologi pentafsiran Al-Quran itu ada beberapa kaedah, ya. Jika berdasarkan kepada sumber, dia dimasukkan adalah salah satu daripadanya adalah bi-ma'thur, di mana sumber pentafsiran Al-Quran itu adalah daripada ayat Al-Quran itu sendiri, sama ada daripada hadis Nabi Rasulullah SAW, qaul sahabat ataupun daripada tabi'in. Ya. Ini disebut sebagai tafsir bil-ma'thur atau tafsir al-riwayah. Manakala tafsir bil-ra'yi pula adalah tafsir yang bersumberkan akal fikiran, iaitu ijtihad mufassir itu sendiri. Ya. Itu di antara contoh-contoh metodologi pentafsiran Al-Quran. Ya. Untuk menjadi seorang pentafsir, seseorang itu mestilah yang berilmu, faham bahasa Arab, akidah yang benar, ya, tidak terpengaruh kepada aliran-aliran tertentu, fahaman ataupun mazhab tertentu. Terdapat banyak contoh-contoh kitab tafsir muktabar, di antaranya tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain. Ya. Saya akan mengambil contoh tafsir kontemporari, iaitu tafsir fi Zilal Al-Quran, untuk dibincangkan dalam tugasan ini. Ya. Kepentingan tugasan ini adalah ia merupakan satu keperluan kursus diploma ini dan sebahagian daripada kaedah pembelajaran dalam kursus ini. Ya. Objektif umum saya adalah mengenal kitab tafsir Al-Quran dan secara khususnya membincangkan, menjelaskan biodata pengarang iaitu Syahid Qutb, seterusnya menjelaskan metodologi penulisan kitab tafsir fi Zilal Al-Quran yang dikarang oleh Syahid Qutb, seterusnya membuat analisa 5 ayat Al-Quran berdasarkan kitab tafsir Al-Quran. Okay. Metodologi kajian saya adalah dengan merujuk terus kepada kitab fi Zilal Al-Quran dan membuat analisa. Seterusnya lain-lain saya menggunakan Google Search, Google Scholar, Yahoo Search untuk mencari maklumat. Manakala untuk mendapat 5 ayat pilihan, saya memilih topik jihad. Ya. Saya menggunakan buku ini, ya, buku Pintar Al-Quran, untuk mencari perkataan jihad di belakangnya bahagian indeks. Ya. Sebagai pengenalan kepada kitab tafsir fi Zilal Al-Quran karangan Syahid Qutb, kitab ini, ya. Kitab ini mula ditulis oleh Syahid Qutb di dalam majalah Al-Muslimun, ya, iaitu edisi ketiga pada bulan Februari tahun 52. Beliau menulis tafsir ayat-ayat Quran itu secara bersiri di majalah, dimulai dengan surah Al-Fatihah, seterusnya Al-Baqarah dan seterusnya. Ya. Ini pada mulanya adalah atas permintaan daripada Dr. Said Ramadan Al-Buti, ya, yang menjadi pemimpin majalah tersebut. Seterusnya Syahid Qutb menjadi
penulis dan pengarahnya. Dan ini merupakan satu wadah baginya untuk mencurahkan idea dan dakwahnya, ya, untuk hidup di bawah naungan Al-Quran. Menurut Manak Al-Qatan, ya, Manak Al-Qatan dalam buku ini, Manak Al-Qatan, kitab ini iaitu tafsir yang sangat sempurna, ya, menjelaskan kehidupan di bawah bimbingan Al-Quran, ya, memiliki kedudukan tinggi di kalangan intelektual Islam, ya, kekayaan kandungan pemikiran dan gagasan, ya, menyangkut masalah sosial kemasyarakatan, ya. Jadi beliau mendapati bahawa hidup dalam naungan Al-Quran adalah suatu kenikmatan, ya. Selain daripada itu, pendekatan yang dilakukan oleh Said Qutb adalah sastra yang merupakan unsur mukjizat Al-Quran, ya, mempengaruhi kaum muslimin dan memotivasikannya untuk bangkit dan berjuang, ya. Said Qutb ni merupakan seorang sastrawan, ya. Sekejap lagi saya akan bentangkan, ya. Penulisan diteruskan semasa beliau berada di dalam penjara kerana pada awalnya penulisan tu dihentikan untuk seketika, ya, atas sebab-sebab tertentu, ya. Namun diteruskan semula apabila beliau berada di dalam penjara, ya. Okey, ini adalah contoh-contoh muka depan kitab tafsir fi zilal Al-Quran yang dialih bahasakan, ya, diterjemah di bahasa Indonesia, bahasa Inggeris, bahasa Urdu dan seterusnya. Okey. Mengenai biodata Said Qutb pula, beliau merupakan tokoh agama, ilmuwan, sastrawan, ya, ahli tafsir dan intelektual Islam, ya. Beliau dizalimi, diseksa dan dipenjara puluhan tahun semasa hayatnya, ya. Ini disebabkan oleh kegigihan beliau dalam berdakwah, ya. Beliau meneruskan walaupun berada di dalam penjara. Nama penuh Said Qutb ialah Ibrahim Hussein Sazili, ya, dilahirkan di Asyut, Mesir pada 9 Oktober tahun 1906 dan meninggal dunia di tali gantung apabila digantung oleh pemerintah, ya, pada zaman itu, iaitu Jamal Abdul Nasir, pada 29 Ogos tahun 1966, ya. Melalui mengenai riwayat pendidikan, beliau hafaz Al-Quran sejak berumur 10 tahun lagi, ya. Pendidikan asas di tempat kediaman beliau, seterusnya menyambung pendidikan menengah dan universiti di Madrasah Sanawiyah, ya, di Kairo pada tahun 21. Seterusnya pendidikan perguruan ke universiti, ya, dalam bidang sastra dan pendidikan. Beliau menjadi guru, ya. Seterusnya beliau menyambung pembelajaran mereka di Amerika Syarikat, iaitu di Washington, di Colorado dan di California. Berkaitan aktiviti biasa, beliau merupakan seorang aktivis gerakan Ikhwanul Muslimin, ya, yang diasaskan oleh Syahid Hasan Al-Banna. Okay. Beliau merupakan Said Qutb ni merupakan seorang pengkritik sastra dan tokoh pendidikan. Ini adalah gambaran muka Said Qutb, ya, masa zaman mudanya. Okey, ini adalah gambaran apabila beliau berada di dalam penjara, ya. Walaupun beliau berada di dalam penjara, beliau masih lagi melakukan penulisan kitab tafsir fi zilal Al-Quran, ya, di dalam penjara. Di antara karya-karyanya, banyak karya dihasilkan oleh Said Qutb. Di antaranya yang kita bincangkan pada hari ini iaitu tafsir fi zilal Al-Quran yang dihasilkan pada tahun mulakan tahun 53, mengambil masa selama 8 tahun untuk disiapkan, ya. Selain daripada itu, beliau sangat aktif menulis, ya, di dalam 5 tahun ini, ya, beliau menghasilkan 26 buah sastra Islam, ya. Komen ulama tentang karya beliau adalah sangat positif sekali, ya. Daripada 11 ataupun lebih testimoni yang saya baca, kesemua ulama mengatakan bahawa penulisan beliau amat bagus, baik, lebih lagi tafsir Al-Quran mudah difahami dan mudah diikut. Okey, ini adalah di antara kata-kata Said Qutb, ya, iaitu aku tidak pernah lelah sama sekali beramal bersama Allah, ya. Yang ini pun ada juga, ini dia jalan iman dan jihad, ya, ujian dan cabaran, sabar dan teguh, menuju hanya kepada Allah. Kemudian datanglah pertolongan, kemudian datanglah kenikmatan. Itu di antara kata-kata Syekh Qutb, ya. Ini adalah gambar-gambar lain masa beliau di penjara, laporan akhbar dan sebagainya. Okey, manakala metodologi penulisan kitab fi zilal Al-Quran pula, tafsir beliau termasuk dalam tafsir yang bersumber bi ar-ra'i, ya, iaitu yang tafsir bi ar-ra'i, kaedah at-tahlili, gaya adabi ijtimai, iaitu pemikiran sosial masyarakat dan sastra yang banyak. Kemudian baru mentafsir dengan pemikiran, iaitu bi ar-ra'i, ya, tadi, dan pendapat beliau, ya.
Beliau juga mengambil rujukan dari pelbagai disiplin ilmu, yakni sejarah, biografi, fiqh, bahkan sosial, ekonomi, psikologi dan filsafat juga. Said Qutb seringkali mengemukakan tanggapan peribadi dan kespontanannya terhadap ayat-ayat Quran. Beliau lebih cenderung membahas tentang konsep negara Islam sebagaimana yang dibawakan oleh pengikut Ikhwanul Muslimin. Said Qutb ni menulis tafsir Al-Quran ini, meneruskannya semasa di dalam penjara. Di dalam penjara beliau mendapat sedikit kekangan, iaitu kurangnya rujukan, kerana beliau berada di dalam tahanan penjara. Okey, corak tafsiran seterusnya, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh tafsir-tafsir lain, iaitu beliau menggunakan gaya prosa lirik dan dalam penyampaian. Kerana itu tafsir ini menjadi sedap dibaca dan mudah dipahami. Beliau merupakan seorang sastrawan, jadi bahasanya adalah bahasa orang sastra. Tafsir ini dapat dikategorikan sebagai aliran fahaman khusus dalam tafsir yang disebut sebagai aliran tafsir pergerakan. Beliau ini sangat mementingkan kepada pemerintahan Islam. Okey, di antara keistimewaan kitab ini ada banyak sebenarnya. Di antaranya memperhatikan munasabah antara ayat, bercorak sastra yang mudah difahami, menggunakan hadis-hadis sahih, menghindari kisah-kisah Israiliyat. Ini limitasi tadilah keterbatasan rujukan sebabkan beliau berada di dalam penjara. Ini adalah tafsiran 5 ayat terpilih yang saya dapati daripada indeks buku ini tadi. Saya mencari perkataan jihad, jihadu, iaitu terdapat 11 perkataan jihad di dalam Al-Quran. Maka saya merujuk kepada Al-Quran dengan surah-surah ini, surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nahl dan Al-Ankabut dan Al-Hujurat, di mana konsep jihad yang disebutkan sini adalah berjihad mendapat rahmat Allah. Maksud jihad di sini. Selain daripada itu, kebanyakannya adalah memperkatakan tentang jihad dengan jiwa dan harta. Jiwa dan harta, jiwa dan harta, jiwa dan harta, jiwa dan harta. Selain daripada itu, dengan berjihad mendapat pengampunan. Daripada 11 ayat ini tadi, saya memilih 5, seperti dikehendaki oleh soalan lah. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 218, yang kedua surah Ali Imran ayat 142, yang ketiga surah Al-Ankabut ayat 69, keempat surah At-Taubah ayat 20, dan yang kelima adalah surah At-Taubah ayat 88. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 128, ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang kedua surah Al-Ankabut ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang bermaksud, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang ketiga surah Ali Imran ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Yang bermaksud, apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Yang ketiga surah At-Taubah ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakinir rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. Yang bermaksud, mereka tetap tinggal
Tetapi Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kebaikan. Dan mereka itulah juga yang berjaya. Dan seterusnya yang kelima, surah At-Taubah ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka adalah lebih besar dan tinggi derajatnya di sisi Allah daripada orang-orang yang hanya memberi minum orang-orang haji dan orang-orang yang memakmurkan masjid sahaja. Dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Okay? Jadi kita tengok jihad dari perspektif penafsiran Syed Qutb dalam tafsir Fi Zilal Al-Quran. Jihad menurut Syed Qutb adalah usaha yang terus-menerus guna setiap potensi yang ada pada diri, mencurah setiap tenaga, mengubah arah pandangan hidup manusia, mengubah kecenderungan, melakukan revolusi pemikiran melalui pena-pena yang tajam, iaitu penulisan, bagi menghilangkan sistem yang zalim, membangun sistem yang baru berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kerana pada masa hayat Syed Qutb ini, pemerintahan di Mesir pada masa itu adalah pemerintahan yang bercorak barat. Tujuan jihad menurut Syed Qutb pula adalah untuk penyebaran agama, menguji kesabaran, mencegah kezaliman yang berlaku pada masa itu, menolong kaum tertindas, memperoleh rahmat Allah dan seterusnya menegakkan peraturan Islam, iaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sistem Islami dimulai dari mula-mula dengan individu Muslim, lepas tu dengan keluarga, lepas tu dalam masyarakat, seterusnya pemerintahan negara. Itu menurut Syed Qutb. Sebagai kesimpulannya, daripada kajian yang dilakukan terhadap kitab tafsir Al-Quran, Fi Zilal Al-Quran, atau dalam bahasa Melayunya diterjemah sebagai Di Bawah Lindungan Al-Quran, dan pembelajaran pengenalan ilmu tafsir dapat difahami berkenaan konsep dan pengertian tafsir Al-Quran itu sendiri. Dapat mengetahui berkenaan kitab tafsir ini yang menjadi objek utama kajian. Metodologi dan kaedah pentafsirannya yang merupakan satu contoh tafsir Bi-ar-Ra'i, At-Tahlili dan Adabi Ijtimai. Beliau menggunakan ijtihad dan menggunakan bahasa sastra yang sungguh indah yang diiktiraf oleh ulama. Pendekatan yang berbeza berbanding kitab tafsir lain. Mempunyai biodata yang sangat unik dan latar belakang yang cenderung kepada sastra. Pemikiran yang kritis dalam penulisan, walaupun berada di dalam penjara, masih boleh menulis dan menghasilkan karya yang luar biasa. Pendekatan jihad yang amat luar biasa serta cita-cita menegakkan Al-Quran dan Sunnah walaupun kesudahannya berakhir di tali gantung. Jadi, refleksinya, syukur Alhamdulillah saya dapat menyelesaikan tugasan individu ini. Terima kasih kepada pensyarah, iaitu Ustazah Dr. Nur Zainatul Nadra binti Zainul yang membimbing sepanjang mempelajari modul tafsir kali ini. Semoga dengan berhasilnya tugasan individu ini akan memberi kebaikan kepada diri, masyarakat dan ummah secara umumnya. Ini adalah rujukan yang saya ambil semasa menjadikan penulisan ini. Jadi saya berada di penghujung pembentangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.